KPM. Hai, apalah nasib jadi logistik. Kena kemas tempat. Ini kursi ni. Siapa letak merata-rata? Bukan kat sini tempat dia. Aduh. Dah lah datang awal. Balik pun yang terakhir. Aduh. Hei. Nak kena betul-betulkan semua lagi kan nanti besok kan cikgu bising pula. Hai, ponek. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuh segala SOP. Sentiasa apa kawan-kawan? Yes! Cuci tangan dengan kerap. Apa lagi? Yes! Pakai pelitup muka apabila kita keluar. Baik, seperti biasa, tepat pada pukul 6 petang di Co-Curriculum ini kita nak belajar antara aktiviti yang dijalankan oleh badan unit beruniform tersebut. Jadi macam hari ini, dah nampak bulan sabit merah Malaysia. Dan saya pasti anda semua macam dah tahu dah. Ini mesti cikgu tu yang akan mengajar kita hari ini kan? Nak tahu ya ke ataupun tak? Jom tengok profil guru hari ini. Kan best kau ada orang guru. Memang tepat tekanan anda. Ini dia, Cikgu Murugan. Cikgu selalu cikgu buat banyak, ini sikit je ya. Sihat cikgu? Walafiat. Ya, terbaiklah cikgu. Cikgu, macam biasa kan sebelum kita nak mulakan apa yang kita nak belajar hari ini kan, bercakap mengenai sejarah yang ada di bulan sabit ni cikgu kan. Kan sebelum ni saya ada baca mengenai buku A Memory of Solferino. Tapi cikgu, takkan saya seorang je yang dapat ilmu. Cikgu tak nak kongsikan kepada mereka juga ke? Akmal. Ya. You sudah baca buku Kenangan di Solferino? Betul. Memories of Solferino, you dah baca? Betul. Aku malah cerita kepada audien kat rumah tu. Saya cerita? Boleh cikgu. Cikgu relax je. Biar saya yang akan terangkan kepada mereka. Okey, jadi kenangannya adalah dekat sini. Ditulis oleh John Henry Dunant pada tahun 1859. Wah, banyak ya cikgu tulis kat sini. Cikgu cakaplah cikgu. Cikgu kongsilah. Cikgu kan cikgu. Saya kan hanya ahli logistik saja. Jangan cerita Akmal. Okay. One day you should tell the story to them. Okay, one day cikgu. One day. Alright. Okay, you kena baca 2-3 kali. Dapatlah buku tu. Okay. Buku Kenangan di Solferino. Originally, nama dalam bahasa Inggeris adalah Memories of Solferino. Siapa karang buku tu? John Henry Dunant cikgu pada tahun 1859 sampai 1862. 3 tahun dia ambil masa siapkan. Betul. Buku ni selalu kita ibaratkan sebagai pengalaman John Henry Dunant di medan perang. Kenapa? Buku ni kita mendapat apa? Ilham. Kita mendapat ilham daripada suasana perang. Okey. Apa yang Henry Dunant lalui di medan perang. Ya. Jika pengalaman macam real tau. Bila kita baca, macam kita berseolah-olahnya ada dalam pertempuran tersebut. Pertempuran di Solferino 1859. Sebab ayat bahasa yang digunakan sungguh puitis. Very puitis. Sungguh apa cikgu? Tergerak hati kita nak lalui keadaan itu. Okey. Buku ni para pelajar dan Akmal terbahagi kepada 3 komponen. Ya, itu. Pertama, nombor 1, dia menceritakan pertempuran yang melibatkan 3 komponen. 3 askar. 1, Perancis bergabung dengan Sardinia melawan Austria, tentera Austria. Dia menceritakan keadaan itu. Nombor 2, ini lagi sedih bila baca. Kenapa cikgu? Dia mengisahkan tentang kematian. Suasana di medan perang selepas perang tamat. Berapa ribu mati? 6,000 hingga 9,000.
Ya. 6,000 hingga 9,000 mati. Okey? Akmal, betul ke? Betul cikgu. Betul Okey. Cederanya lebih kurang 40,000 orang. Ya. Okey, itu keadaan. Dalam bahagian yang ketiga, Akmal, ingat tak? Bahagian ketiga akan ada satu perkara yang sungguh luar biasa terjadi cikgu kan. Dia memberi cadangan. Itu dia. Dia memberi cadangan menubuhkan pertubuhan sukarelawan sebelum peperangan bermula. Demi masa aman, kita dah standby. Sukarelawan dilatih menjana ilmu pertolongan cemas dan boleh digunakan semasa perang ataupun apa saja keadaan berlaku. Kita dah tahu mengenai sejarah dia. Hari ni buat apa cikgu kita nak belajar? Saya macam dah tak boleh nak teka-teka dah cikgu. Yalah. You kan selalu fokus apa nak buat kan? Hari ni tak boleh. Hari ni Tak macam boleh baca. tak boleh baca lah cikgu. Saya tak boleh baca fikiran cikgu. Okey, jadi. Kita dah cedera rawat. Hari ni kita nak pindahkan orang yang cedera untuk rawatan selanjutnya. Okey. Transportation ataupun pemindahan mangsa. Tapi cikgu saya pasti mesti ada definisi ni juga kan mengenai memindahkan mangsa ini. Definisinya very simple. Okey. Okey. Memindahkan mangsa dari tempat kejadian ke satu lagi tempat yang lebih selamat. Supaya mangsa mendapat rawatan selanjutnya. Berarti tempat yang berlaku kejadian itu tak selamat sudah. Yang mana bertujuan untuk itulah. Yes. Contoh banjir. Takkan nak selamatkan rawat mangsa di tempat banjir? Mana boleh? Main road, highway. Bahaya. Nak balut di main road. Betul juga. Dengan penyelamat-penyelamat tu sekali jalan. Okey? I see. So, itulah sebab perlunya pemindahan mangsa berlaku. Itu definisi. Okey. Next. Tujuannya cikgu? Tujuannya kenapa kita pindahkan? Akmal tanya. Ya. Akmal yang jawab. Saya rasa saya boleh jawab cikgu. Jawablah. Dia sama je seperti dengan definisinya yang mana untuk memastikan kita punya keadaan persekitaran sewaktu kita nak menyelamatkan mangsa itu semuanya selamat dengan mangsa dan juga penyelamat. Macam cikgu cakap tadi, takkanlah tengah-tengah highway tu kan, dekat situ juga kita nak balut mangsa, betul? Tujuan kita memindahkan mangsa satu je, rawatan selanjutnya. Itu je. Panjang lebar saya explain tadi cikgu. Semangatlah. Semangat bulan sabit tu. Yes, okey. Jadi cikgu, tindakan. Kalau betul tindakan, dan saya pasti kalau kita nak sebut ataupun kita nak buat amali menyelamatkan mangsa, sebut pasal mangsa tu saya macam dah tahu dah siapa yang akan jadi kejap lagi cikgu. Kita akan tengok. Sebelum tu Akmal, saya tak nak lupa satu perkara. Itu definisi, kita dah tengok tujuan. Ya. Kita terlupa satu. Apa dia lagi cikgu? Tindakan. Apa dia? Tindakan. Tindakan ialah memastikan diri penyelamat selamat dan mangsa pun selamat untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Kalau dua-dua tak selamat, itulah tujuan aktiviti pemindahan mangsa dilakukan. Okey, sekarang saya serah balik pada Akmal. You pergi cari mangsa and come back to me. We will do now. Sekarang juga. Boleh. Tapi cikgu kena beritahu dekat kawan-kawan kita semua kita nak berhenti dulu. Boleh cikgu? Please stay back. We will come back and see you. Saya pergi cari dulu You cari ke I cari? Saya cari cikgu. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, inilah masa yang kita nanti-nantikan. Kita nak tahu siapa yang akan jadi mangsa. Harap-harap bukan yang selalu datang tu lah. Jadi ini dia. Kita ada Tupac. Kita ada Daniel. Daniel, okey Daniel? Wah, Cikgu Murugan, ini kan, yelah kita hanya sekadar lakonan kan. Yang ini dah berbalut-balut semua ni kenapa Cikgu Murugan? Akmal, tak nampak ke? Audiens dah tahulah. Ini cedera kepala. Kaki semua cedera. Tanya audiens, ni apa jadi? Main bola semalam. Okey. Jatuh, luka. So, saya kena pindahkan lah dia. Tapi cikgu, saya jarang nampak dia main bola cikgu. Tapi cikgu, kan nak buat apa orang kata jenis-jenis nak pindah mangsa ni kan.
kita kan ada ni kawan kita, stretcher. Kenapa tak pakai ni saja cikgu? Soalan yang bijak. Saya nak tepuk tangan, tapi tak boleh sebab saya kena pegang mangsa. Kita minta dia yang tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan boleh? Okey. Good boy. Good question, Kemal. Tengok. Kawan-kawan di rumah, para pelajar sekalian, guru-guru, sememangnya memindahkan menggunakan stretcher, very good. Okey. Tapi saya juga nak bagi input untuk pelajar di rumah, bagaimana kita nak memindahkan mangsa sekiranya tak ada stretcher. Bukan setiap masa you ada stretcher. Okey? Betul juga. Bukan setiap masa you ada stretcher. You pergi ke Hulu ke Hilir bawa stretcher ke, Kemal? Tak cikgu. Tak ada kan? Tak ada. Kita Hulu Hilir bawa phone saja. Gadget. So now, kita nak belajar teknik memindahkan mangsa kalau tak ada stretcher ataupun tidak dapat mencari stretcher. Kemal, sebutkan kaedah apa yang saya nak tunjuk sekarang ni. Kaedah pertama, kaedah menopang. Ini dia. Menopang. Kaedah pertama, menopang. Saya akan tunjukkan. Saya dah sanitize myself. Betul. Tangan dah okey. Tengok mangsa sebelah saya ni. Dia kecederaan di kaki. Okey, yang penting kecederaan di kaki ni dia tidak boleh bergerak dengan banyak. Maka mula-mula sekali sampai ke lokasi, letaklah tangan di sini keliling bahu saya. Lepas tu satu lagi tangan saya, ibu jarinya masuk ke dalam, keluar begini, pegang. Macam mana cikgu? Boleh sengit sikit? Okey, nampak? Tengok ni, ibu jari. Okey, untuk grip, untuk pergerakan. Okey. Cikgu, kalau mangsa tu pakai kain? Boleh dengan kain-kain sekali pegang. Okey. Okey, buka kaki sikit mangsa. Baik. Tengok kaki saya pelajar sekalian. Tengok kaki saya. Kaki saya akan menggerakkan mangsa macam gini. Okey. Slowly kita gerak kerana berat badan mangsa sekarang tidak boleh berada di kaki yang cedera. Berat badan berada di kaki sebelah. So, tugas saya sebagai penyelamat menggerakkan mangsa perlahan-lahan sehinggalah ke berhampiran dengan ambulan ataupun ke tempat yang lebih selamat. Tengok pergerakan mangsa. Okey, kita perhatikan. Okey, kita gerak. Penyelamat kena gerak dan pergerakan ini boleh memudahkan mangsa dipindahkan ke kawasan yang selamat ataupun dimasukkan ke dalam ambulans. Akmal. Dia saya cikgu. Boleh ke you buat later? Boleh cikgu. Kalau ada mangsa lagi you boleh buat tak? Boleh cikgu. Saya nampak apa yang cikgu tunjuk ajar tu. Ui, saya faham cikgu. Apa nama kaedah ni Akmal? Menopang cikgu. Menopang. Good. Okey. Okey pelajar, gunakan kaedah ni sekiranya ada kecederaan di kaki. Alright? Jangan memberatkan berat badan mangsa di kaki yang cedera. Okey, berat badan beralih di kaki yang tidak cedera. Tadi kita dah belajar kaedah menopang dan sekarang ini kami nak tunjukkan kepada anda kaedah mengendong. Okey. Kaedah mengendong digunakan sekiranya mangsa mengalami kecederaan anggota bawah kaki dan mangsa tu kecil, tak berapa berat sangat, kita gunakan kaedah ni. Sebelum kita pergi kepada mangsa, saya okey, terima kasih cikgu. Okey. Wah, double protection cikgu Triple pun boleh. Okey. Alright. Baik. Apabila sampai ke lokasi, sekiranya sudah dibalut, siap, memudahkan urusan pemindahan. Kita pindahkan ke kawasan yang lebih selamat. Okey, silakan. Okey, tadi cikgu ada menunjukkan kalau kita nak pergi ke mangsa, kita kena beritahu kita ni merupakan ahli bulan sabit merah Malaysia. Bang, saya merupakan ahli bulan sabit merah Malaysia, saya akan bantu abang. Betul cikgu? Betul. Dan seterusnya mengendong cikgu Okey. Baik, tangan macam ni cikgu. Ya. Dan saya akan angkat dia. Angkatkan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey cikgu. Okey, cun. So, kita mangsa, tangan satu mangsa pegang pinggang mangsa, pinggang penyelamat. Pegang kat pinggang mangsa, tangan kiri. Macam ni cikgu Yes. Nampak tu bahagian belakang? Okey. Dia dah pegang untuk protection purpose. Okey, saya bawa dia cikgu Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Okey. Because kita ada risiko kita berjalan terlalu laju, mangsa mungkin tergelincir. Ataupun penyelamat mungkin tergelincir. Oleh yang demikian, kita bergerak perlahan-lahan supaya mangsa tidak rasa sakit. Ya. Cikgu,
Ya. Nanti cikgu cakap cepat sikit cikgu. Berat cikgu. Tangan saya krem cikgu kat sini. Mangsa okey mangsa. Cantik. Terbaik mangsa. Kaedah cikgu. mendukung. Aha. Kaedah mendukung juga benda yang sama. Okey. Sekiranya mangsa kecil, tidak begitu berat. Istilah mendukung itu kita sudah tahu. Sebut saja mendukung, we are going to carry the patient. Oh. Bagaimana kita nak mendukung Macam mangsa? ni ke cikgu? Oh, bukan. Oh, itu dukung anak. Oh, minta maaf nak. Daripada belakang cikgu. Dari belakang. Okey. Jadi macam mana cikgu? Mula-mula? Mula-mula mangsa ke depan. Mangsa ke depan. Okey. Letakkan dalam posisi yang seelok-eloknya untuk you. Okey, sekarang penyelamat pergi ke depan. Oh, okey. Baik. Okey. Pergi rapat lagi. Rapat ke mangsa? Rapat ke mangsa. Okey. Okey. Dua tangan Dua tangan mangsa di bahu penyelamat. Okey. Macam ni ke cikgu? Yes. Okey. Sudah? Sudah? Mangsa turun ke bawah. Penyelamat turun ke bawah. Okey. Penyelamat. Baik. Okey. Okey. Tinggikan sikit. Tinggi sikit. Okey. Sekarang mangsa letak dua kaki di kiri kanan pinggang penyelamat. Oh, okey. Tak sini. Kaki. Satu. Okey. Sini kanan. Dua. Okey. Okey. Bila dalam posisi ini, penyelamat perlu berdiri tegak, kaki rapat. Okey. Okey. Penyelamat selesa. Mangsa boleh mungkin ke atas sikit mangsa? Okey. Tangan mangsa. Selesa sangat mangsa ni ya. Tangan mangsa kena ikat sendiri macam ni ke? Okey. Ikat. Baik. Ikat macam ni. Aha. Okey. Pegang sudah. Alright. Sekarang mangsa boleh bergerak. Ambulan ada di ujung sana. Okey. Okey, pindahkan mangsa ni ke ambulan dalam keadaan selamat dan jalan perlahan-lahan. Okey, jom. Oh, macam tu ke cikgu? Jalan perlahan-lahan. Perlahan-lahan, perlahan. Okey, macam ni je Bagilah kan? kata-kata semangat. Kata-kata semangat. Cayok. Okey. Cikgu, boleh saya turunkan mangsa ke? Sebab saya rasa saya pun dah jadi mangsa dah ni. Akmal, boleh ke mangsa? Kita turunkan mangsa berhampiran dengan ambulans. Okey, cikgu Murugan okey? Okey. Okey, baik. Nampaknya kita duduk pun tengah tercungak-cungak kat sini. Kita berhenti rehat dulu cikgu, boleh Alright, kita nak minum air sekejap. Anda semua selepas ini katanya kita ada mangsa baru. Mangsa baru noh. Mangsa baru nak tahu siapa Lepas inilah kurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yes, dan sekarang ini kita nak tunjukkan kepada anda macam mana kalau melibatkan ada lagi seorang penyelamat, cikgu. Dua penyelamat, satu mangsa. Ya, tapi sebelum itu seperti biasa kita kena dulu sanitize. Silakan Cikgu Badrul. Okey. Alright. Okey, cikgu. Sila terangkan kepada kawan-kawan kita. Terima kasih, Akmal. Kawan-kawan di rumah, para pelajar sekalian, mari kita lihat keadaan mangsa yang mengalami kecederaan di kaki yang tidak boleh bergerak. Untuk ini, kita nak gunakan kaedah dua penyelamat, satu mangsa. Okey? Nama kaedah ini adalah usungan empat tangan. Kita ada dua penyelamat, maka jadi empat tangan. Silakan bentuk usungan empat tangan dulu, tunjukkan. Okey. Baik. Saiz kawasan untuk mangsa duduk adalah berdasarkan kepada saiz mangsa. Okey? Mesti mantap, kuat, ketat. Okey? Penyelamat, sila bawa ke mangsa. Okey. Kita turun dulu. Duduk dulu. Kita turun dulu. Okey. Daniel, boleh pergi ke depan. Ini adalah simulasi, maka mangsa boleh digerak-gerakkan. Dalam keadaan sebenar, mangsa tidak bergerak. Okey, mangsa duduk. Mangsa akan letak tangan di keliling leher penyelamat. Okey, dalam kiraan penyelamat. Boleh cikgu? Boleh. Okey, 1, 2, up. Okey, cekap sekali. Nampak dan kita bawa ke depan cikgu Okey, bergerak ke depan sehinggalah ke ambulans. Yap. Alright. Okey, pelajar di rumah nampak tak bagaimana abang-abang penyelamat menyelamatkan mangsa yang mengalami kecederaan. Ini menunjukkan kita perlu latihan. Dengan adanya skill, kemahiran usungan empat tangan, penyelamat dua orang berjaya menyelamatkan mangsa untuk dipindahkan ke ambulans untuk rawatan selanjutnya.
Saya rasa saya punya bicep, saya punya tricep semua macam nak meletup, cikgu. Okey, Akmal. Semandangkan semua letih hari ini. Mari kita buat rumusan. Siapa yang letih sebenarnya? Saya ke cikgu? Dua-dua. Dua-dua yang letih dan penat sebenarnya. Okey, cikgu, silakan berikan rumusan dan juga nilai-nilai murni yang kita boleh dapat untuk episod kali ini. Silakan. Terima kasih, Akmal. Para penonton di rumah, para pelajar sekalian. Apa yang anda perhatikan hari ini adalah proses pemindahan mangsa. Berlaku dari kawasan berlakunya kemalangan atau bencana, kita pindahkan ke satu tempat yang lebih selamat untuk urusan rawatan selanjutnya. Rumusannya ialah you need skill. You mesti ada kemahiran. Kemahiran itu tidak datang begitu saja. Pemerhatian saja tidak memadai. Yang perlu anda ulangi latihan. That's why co-curriculum hari Rabu sangat penting. Jangan ponteng, hadir. Ikut nasihat cikgu, buat latihan every Wednesday. You buat, you jadi mahir. Dan you boleh ajar adik-adik di tingkatan dan di darjah yang bawah. Dengan ini, rumusannya ialah practice makes perfect. Itu saja, cikgu. The moral value here, mangsa sakit. Betul. Mangsa sangat sedih. Dia dah cedera. Bahasa ini, dengan adanya kemahiran, kita boleh menyelamatkan mangsa. Anda akan rasa bangga dan mangsa terselamat. Itu dia. Ingat, practice makes perfect. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Meluga di atas info yang cikgu telah kongsikan kepada kami semua untuk episod hari ini, iaitu pemindahan mangsa. Jadi kalau nak tahu apa lagi yang kita boleh belajar bagi badan unit beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia ini, hanya di co-curriculum Didik TV KPM. Saya Akmal Nazri. Ini dah Cikgu Melugan. Kita akan jumpa lagi untuk episod seterusnya. Bye-bye. Didik TV KPM